Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia. Edisi yang baru 22 Oktober 2020 bersiaran secara langsung di Astro saluran 122 TVS selama 1 jam. Kami akan bersama. Saya Jonathan Ding dan bersama dengan saya Ghazali Zawawi. Gas, apa khabar Gas? Khabar baik. John, Selamat apa pagi. khabar? Sehat. Selamat pagi diucapkan kepada semuanya. Terima kasih kerana menjadikan Sejahtera Asia pada hari ini antara rancangan pertama untuk menyapa anda pada pagi ini. Baik, hari ini bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah, kami harapkan agar anda di rumah sentiasa dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahaja. Jangan lupa sekiranya anda punya sebarang cadangan yang hendak anda lontarkan, hantar sahaja ke laman sosial kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Ya, betul. Dan kalau ada komen pasal kita, Gas, mana dia nak lontarkan komen pasal kita sendiri? Tag sahaja di story ataupun di feed Instagram, tag kami di Sejahtera Asia. Ya, betul. Baiklah, seperti biasa setiap pagi kami akan berkongsi ataupun kongsi antara berita-berita ataupun maklumat yang kami nak kongsikan dan kami rasa yang penting. Jadi untuk segmen berita kita teruskan bersama dengan Michelle Lungan. Silakan Michelle. Selamat pagi penonton Sejahtera Asia. Saya temankan sekali lagi dalam segmen Berita Ringkas di mana kita akan melihat antara tajuk utama dalam media akhbar. Baiklah, pertama sekali yang diutamakan dalam media akhbar kebelakangan ini dan juga sedang giat melanda negara kita iaitu mengenai COVID-19. Dan seperti yang dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, situasi semasa jangkitan COVID-19 di Malaysia setakat 21 Oktober 2020 adalah seperti yang berikut. Terdapat 580 kes sembuh manakala 724 kes baru positif COVID-19 dan malangnya Gas dan John, apa yang diketengahkan dan ditekan media akhbar adalah catatan 6 kes kematian semalam bersama dengan kewujudan 8 lagi kluster baru. Namun begitu, satu kluster juga dilaporkan telah tamat. Tapi satu kluster tamat, 8 lagi kluster muncul. Gas, macam mana ni? Jadi maksudnya Sabah sekarang ini sudah mencatatkan kes sebanyak 535 kes, iaitu merangkumi 73.1% daripada jumlah keseluruhan kes malam. Dengan Lahad Datu, John dan Michelle melaporkan kes tertinggi bagi pecahan daerah iaitu 115 kes, diikuti dengan Kota Kinabalu dengan 90 kes. Kami nasihatkan warga Sabah terutamanya untuk sentiasa patuhi arahan daripada kerajaan, jangan keluar sekiranya tiada keperluan. Dan seperti yang Michelle katakan tadi, antara kluster-kluster baharu yang dilaporkan, kita ada kluster Basong, Inai, Tempayan di Sabah, kluster Long, Cahaya dan Bahkota di Selangor, kluster Melati di Kuala Lumpur dan kluster Bina di wilayah Persekutuan Labuan. Baik Michelle, apa antara perincian berita yang seterusnya? Dengan itu, penonton-penonton Sejahtera Asia, kita mesti sentiasa ambil langkah berjaga-jaga. Jangan ambil langkah sambil lewa. Sebab jika once kita alpha, kita akan habis. Betul. Betul. Okey, seterusnya berita dari Sarawak yang menjadi headline akhbar, media akhbar. Kompleks Unifor akan menjadi lambang keharmonian agama dan perpaduan di masyarakat di Sarawak. Dan jadi bagi pengetahuan penonton-penonton Sejahtera Asia, Unifor adalah nama pendek ataupun abbreviation untuk Unit for Other Religions. Dan Ketua Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg berkata, kepimpinan gabungan Parti Sarawak GPS yang lain turut menyokong pembinaan kompleks yang bernilai 70 juta ringgit ini. Dan tambahan pula, kompleks Unifor ini dijangkakan akan menjadi sebuah ikon dan juga simbol perpaduan yang ada di Sarawak. What do you think, Gas? Jadi betul Michelle, inilah keutuhan dalam kepelbagaian yang ada di Sarawak. Seperti contoh kata Ketua Menteri semalam, Datuk Petinggi Abang Johari Tun Abang Haji Openg, beliau telah menerima permohonan daripada Menteri Muda Elektrik Luar Bandar iaitu Datuk Liwan Lagang yang merupakan seorang non-Muslim untuk membina masjid di Belaga untuk komuniti Islam. Tak cukup dengan itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan turut meluluskan peruntukan untuk sebuah gereja di Lawas. Itulah kata orang, biarpun Sarawak ini terpisah oleh banyak sungai, namun satu-satunya yang tak dapat dipisahkan dalam Sarawak adalah keutuhan dalam kepelbagaian. Baik, saya dengar Michelle ada membuat panggilan video mengenai Top Business News sekali lagi hari ini. Betul, tepat sekali. Okey, kita teruskan dengan bingkisan berita dagang. Saksikan.
Selamat pagi Asia, anda sedang menonton segmen berita dagang bersama dengan kita secara atas talian melalui video call. Ada Encik Johardi Ibrahim. Hai Encik Johardi, selamat pagi. Apa Selamat pagi, khabar? Aisyah. Okay. You okay? Alright. Ya, okay. Are you ready untuk berita pertama? Yep. Berita pertama mengenai Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia ataupun dikenali sebagai FMM, Federation of Malaysian Manufacturer. Over to you, Encik Jo. Okay, Michelle, ini sempena dengan pembentangan bajet negara, bajet 2021 yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada 6 November akan datang ni. Jadi industri yang berkaitan sudah mengemukakan wishlist masing-masing kepada kerajaan, minta dia dipertimbangkan untuk dilaksanakan. So satu daripadanya adalah Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia atau FMM. Jadi dia telah mengemukakan 6 cadangan kepada kerajaan. Saya tidaklah membaca keseluruhan 6 tu lah ya. Jadi saya tumpukan pada salah satunya, iaitu memacu transformasi perniagaan menggunakan teknologi dan pendigitalan. Jadi ini adalah selaras dengan apa yang telah jadi dasar kerajaan supaya menukar ekonomi kita kepada industri 4.0 yang akan datang. Jadi antara selain daripada industri 4.0 ini, dia adalah tujuan untuk menyokong R&D negara ini. Baiklah, dan R&D. Baiklah, cabaran-cabaran pula yang dihadapi oleh sektor perkilangan? Okey, Michelle. Arah. Cabaran dia seperti biasalah, ini melibatkan manpower, tenaga manusia. Selama ini memang kilang-kilang ni memerlukan tenaga manusia dan kebanyakannya dapat bekalan daripada pekerja asing. Cuma masalahnya pekerja asing ni ialah bila dah ramai sangat di dalam negara, dia mendatangkan kesan negatif pula kepada Malaysia ni dari segi image ataupun tuduhan-tuduhan yang tak berasas apa semua itulah. Ada juga yang berasas. Jadi dalam kaedah ini adalah satu cara yang paling tepat dan patut dibuat ialah meningkatkan lagi taraf keupayaan kilang-kilang kita. So menggunakan teknologi, menggunakan pengautomasian dan pendigitalan. Okey. Ini selaras dengan wawasan negara untuk ke arah digital ekonomi, betul? Betul ni, Michelle. Dia bukan apa, bila ke arah ke isu, dia mesti bergerak juga. Bila tu cerita pasal tenaga manusia tu tadi kan, dia melibatkan pekerja tempatan. So pekerja tempatan ni perlu diberi latihan dengan tumpuan yang khusus, terutama dalam subjek-subjek TVET. TVET ni adalah yang berbentuk vocational ni. Jadi bila digadingkan dengan digital, dengan automation apa semua, jadi ini akan meningkatkan taraf kita punya keupayaan sebagai negara pengeluar barangan-barangan yang bermutu, berkualiti. Akhirannya nanti bila pekerja-pekerja kita ada kemahiran sedemikian, taraf hidup mereka juga akan berubah kerana gaji mereka tidak lagi berdasarkan tenaga buruh, tetapi pekerja yang separa mahir ataupun mahir. Itu matlamat utamanya. Itu betul dan saya sangat setuju. Tapi itu adalah untuk cerita yang pertama. Kita kena move on to cerita yang kedua mengenai sektor penghilangan sarung tangan getah. Michelle. Ini adalah sebenarnya saya bawa perbincangan kita kepada soal counter saham pula. Counter saham ni. Ini melibatkan sektor pembuatan sarung tangan getah. Jadi Malaysia ni antara pengeluar komoditi getah yang utama selain daripada Indonesia. Jadi kita ada bahan mentah yang cukup. Jadi kita ada pula kilang-kilang yang merupakan antara pembekal terbesar di dunia bagi sarung tangan. Ada keluar cerita sebelum ni siri ER. Jadi sarung tangan tu ada kotak yang berjenama buatan Malaysia. Adalah viral sikit. But kebanyakannya kotak-kotak sarung tangan ni memang dibekalkan daripada Malaysia. Jadi kebetulan pula memang dalam masa Covid ni permintaan kepada sarung tangan getah ini antara alat-alat kesihatan, perubatan. Jadi demand dia tetap tinggi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal di Sejahtera Asia. Dari inspirasi kami cetuskan inovasi. Terima kasih.
Kembali dalam Sejahtera Asia, terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana sentiasa menjadikan Sejahtera Asia sebagai peneman anda untuk bersarapan, mengemas rumah, mengemop lantai Ya, betul. pada pagi ini. Ya. Kami nak ingatkan kepada anda sekali lagi, kena perlu banyak kali untuk kita ingatkan, tolong jaga penjarakan fizikal dan jangan keluar sekiranya tidak ada keperluan, dan sekiranya balik daripada kerja ataupun pergi membeli belah dan sebagainya, perkara pertama sekali yang perlu anda buat di rumah adalah mandi. Kerana seperti apa yang dikatakan oleh Michelle tadi, Yap. keseluruhan kes jumlahnya adalah 732 kes. Ya, di mana 724 kes tempatan dan 8 kes import. Jadi itu angka yang sangat membimbangkan dan kita haruslah kita jaga kita. Betul. Baiklah. Okey guys, siapa yang akan bersama dengan kita pada pagi ini guys? Untuk Sejahtera Asia pada hari ini, kita akan bersama dengan bukan seorang tetapi dua orang wanita yang berjiwa besar. Mana tidaknya, seorangnya adalah presiden untuk sebuah organisasi terbesar pada peringkat antarabangsa untuk memartabatkan wanita luar bandar ataupun lebih dikenali sebagai ACWW. Jadi tanpa melengahkan masa, John, kita perkenalkan tetamu kita pada hari ini. Puan Nurjanah Razali. Selamat pagi Puan. Selamat pagi, Puan. Selamat datang ke Sejahtera Asia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Baiklah, apa Terima khabar? kasih. Sihat? Alhamdulillah. Hijau hari ini Ya, seperti hijau. sehijau pemandangan di latar belakang Puan. Sangat cantik sebenarnya Ya, sangat Puan cantik. Nurjanah ni depan depan. Ya. Baiklah Puan, kita nak tanyalah mengenai Puan Janah ni merupakan presiden organisasi terbesar antarabangsa untuk wanita luar bandar, luar pedalaman. Dan ini kalau dalam Englishnya ialah Associated Country Women of the World, dan Puan Nurjanah adalah presiden untuk Asia Tenggara dan juga Timur Jauh. Timur Jauh, bukan Timur Tengah. Sabar. Dan kita nak tanyalah tujuan organisasi ini. Terima kasih di atas jemputan dan saya telah dipilih dan dicalonkan sebagai area president dalam bahasa Inggeris, area president ataupun presiden kawasan Asia Tenggara dan Timur Jauh atau Southeast Asia and the Far East. Yep. Ini adalah satu pertubuhan antarabangsa, Associated Country Women of the World, yang telah berusia lama dah. Dan Sarawak melalui WI, PPWS, Persekutuan Pertubuhan Wanita Sarawak. Atau singkatnya memang popular dipanggil WI, adalah ahli perhubungan, associated member kepada ACWW sejak tahun 62 lagi. Ianya, WI adalah telah ditubuhkan pada tahun 62. Dari tahun ini merupakan 50 tahun yang ke-58 sejak pertubuhan ini diwujudkan. Dan tujuannya memang untuk membangun wanita. Yeah. Pada asalnya memang untuk country women, maknanya ia lebih kepada memfokus kepada aktiviti luar bandar. Dan sekarang ni kita tahu seluruh dunia ni kita mengarah kepada pembangunan wanita. Dan saya banggalah sebab kita fokus untuk tema tahun ini. Sebab kita 3 tahun sekali memang akan mengadakan persidangan. Dan dalam persidangan itu untuk terma 3 tahun kita akan ada tema. Jadi kebetulan pada tema semasa saya memegang sebagai Presiden Southeast Asia and the Far East, Rural Women in Action. Rural Women in Action. Jadi Mana wanita luar bandar bertindak. Jadi dalam bahasa Puan Melayu. Nurjanah binti Razali ni, John, sekali lagi selain merupakan salah seorang ahli lembaga pengarah Azam Sarawak, juga dinobatkan dan kini menyandang jawatan sebagai presiden baru untuk ACWW. Sekali lagi ianya bermaksud Associated Country Women of the World. Jadi yang mana jawatan ini pernah disandang oleh Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Jadi apa perasaan untuk menyandang jawatan ini yang juga pernah disandang oleh Raja Permaisuri Agong kita? Ini adalah maksud saya apabila diberi jawatan ini, dan ini ada pertandingan, dan kita ini satu penghormatan pada saya
selama saya mencuburi diri dalam pertubuhan wanita. Sebab kalau ikut sejarah, dan saya pernah menjadi pengarah kepada Women's Bureau di salah satu sebuah kementerian di negeri Sarawak. Dan saya lihat tentang penglibatan wanita di seluruh pelosok negeri Sarawak. Dan saya tahu kita pelbagai bangsa, dan ini merupakan satu platform untuk kita mengenengahkan apa aktiviti dan apakah yang harus kita rancang dan untuk melibatkan wanita, sama ada di bandar, luar bandar, ataupun di kawasan inland, di pedalaman, untuk kita supaya mereka tidak ketinggalan dalam arus perdana, arus pembangunan negeri khususnya di Sarawak, dan kita mahu mereka terlibat sama. Sebab itulah saya rasa salah satu kita menggalakkan mereka menceburi aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh kerajaan ataupun pihak pertubuhan bukan kerajaan, seperti wanita. Kalau disebutkan mengenai aktiviti-aktiviti tadi seperti Puan nyatakan, apakah macam contoh-contoh aktiviti-aktiviti yang menggalakkan ataupun nak menggalakkan mereka untuk menyertai? Salah satu daripadanya aktiviti ekonomi. Okay. Sebab wanita ni banyak cabang dan aktiviti yang dilaksanakan daripada ekonomi rumah tangga, maknanya economics of the home, hinggalah kita bila keluar kita mentransformkan ekonomi of the home itu kepada satu ekonomi untuk penjanaan pendapatan, untuk pembangunan keluarga, untuk melibatkan mereka dalam aktiviti, dan juga ia menjadi satu platform untuk mereka mengenengahkan pelbagai produk, khususnya handicraft ke makanan yang kita ada, yang mungkin tidak ada di tempat lain. Sebab kita mahu ia menjadi satu niche produk kepada di arena pasaran. Kalau kita lihat SCWW ini sendiri, John, ianya adalah melibatkan kawasan di Asia Tenggara dan Timur Jauh. Timur Jauh bukan Timur Tengah. Jadi berapa buah negara sebenarnya yang terlibat? Di dunia, kalau nak panggil daripada di dunia, kalau ikut statistik 2017, kita ada 445 member societies daripada 82 buah negara seluruh dunia. Dan di bawah jagaan Southeast Asia and the Far East, kawasan Timur Southeast Asia, Asia Tenggara dan juga Timur Jauh, kita ada 14 buah negara. 14 buah negara. Jadi itu adalah bilangan negara yang terlibat untuk SCWW di bawah di kemudian kawasan Asia Tenggara dan Timur Jauh. Jadi selepas ini kita nak tanya bagaimana strategi untuk membangunkan dan memperkasakan wanita di luar bandar. Selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia.
Selamat pagi dan selamat kembali lagi bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi dalam Sejahtera Asia. Kepada anda yang mungkin baru saja membuka televisyen, selamat pagi kami ucapkan. Baiklah, masih lagi bersama dengan kita Puan Nurjanah Razali merupakan Presiden ACWW untuk Asia Tenggara dan juga Timur Jauh. Jadi Puan, kita nak tanyalah, salah satu tanggungjawab Puan adalah untuk melancong dan untuk melawat mereka-mereka yang bukan melancong, untuk melawat mereka-mereka di negara-negara yang terlibatlah. Tapi sekarang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi bagaimanakah Puan nak meneruskan lagi kerja-kerja yang telah pun di dalam rancangan? Selepas mesyuarat lembaga di peringkat teratas di London pada bulan Oktober 2018, memang perancangan itu ada untuk melawat negara-negara atau untuk melawat persatuan-persatuan yang menjadi ahli kepada ACWW di bawah naungan kawasan Asia Tenggara dan Timur Jauh. Jadi memang ada. Jadi oleh kerana masalah pandemik COVID-19 ini, maka perancangan itu tidak dapat diteruskan dan hopefully dengan harapan yang tinggi supaya pandemik ini akan dapat dikurangkan ataupun terputus dan dapat kita melaksanakan tugas kita. Ini bukan melancong, kita harus melawat kepada negara, society negara di kawasan Asia Timur, Southeast Asia dan Far East untuk melihat, meninjau apakah projek-projek ACWW yang kita sponsor. Kita banyak menjana membantu terutama negara-negara yang kurang mampu, kurang membangun, di mana golongan-golongan wanita di negara-negara tersebut seperti Indonesia, di Vietnam, di walaupun di Vietnam, di Cambodia, di Mongolia pun masih di bawah, sebahagiannya adalah di bawah Asia Tenggara dan Timur Jauh. Jadi kita harus melihat perkembangan macam mana kemajuan projek yang telah dilaksanakan. Banyak menjurus kepada pembangunan luar bandar seperti pertanian. Itu merupakan satu projek yang selalu dibantu oleh ACWW. Juga kepada komuniti yang mungkin kekurangan air. Dan kita harus menyediakan satu cadangan proposal paper untuk mereka meneliti berapa kosnya projek tersebut dan apakah bentuk projek tersebut dan siapa yang memanfaatkan, berapa ramai komuniti melalui persetubuhan wanita ni yang dapat memanfaatkan projek tersebut. Itu yang kita lihat untuk membangun kehidupan, taraf hidup, air yang bersih, cukup makan. Sebab salah satu target kita ialah untuk reduce poverty, mengurangkan kadar kemiskinan di dunia inilah. Jadi kita harus mengadakan satu projek aktiviti untuk mereka meningkatkan jumlah makanan, to have food on the plate. Jadi kita harus menggalak wanita untuk mencebur diri dalam bidang tersebut. Dan kalau kita bercakap mengenai membangunkan wanita di kawasan luar bandar ini, Puan, pastinya kita nak bangunkan mereka dalam konteks semasa. Dan kalau kita lihat revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital pada sekarang ini rancak diperkatakan dan dilaksanakan. Jadi aktiviti secara online juga menjadi satu bentuk kelaziman pada hari ini. Jadi apa antara orang kata, boleh tak kongsikan kursus dalam talian yang diadakan bagi wanita luar bandar? Ialah oleh kerana mungkin ini satu rahmat di sebalik COVID-19 ini. Walaupun sebelum COVID memang kita menggalakkan wanita terutama yang untuk mencebur diri dalam bidang keusahawanan. Sebab pengalaman saya semasa saya menjawat jawatan di Jabatan Pertanian Negeri Sarawak, saya telah melahirkan satu program untuk pembangunan wanita luar bandar melalui satu program utama, iaitu kita singkatnya WEDA, Women Economic Development in Agriculture, di mana kita memang memfokus kepada pembangunan ekonomi luar bandar. Dan kita tahu potensi wanita di peringkat luar bandar, khususnya di sektor pertanian,
sama ada bila sebut pertanian bukan sahaja bertani, Ya. kita ada fisherwomen ataupun wanita dia tak pergi ke laut, tetapi bila suami menghasilkan hasil laut, maknanya dia memproses, ia menjadi produk downstream processing produk, maknanya kita ada industri hiliran yang harus kita ketengahkan, yang harus kita bangunkan melalui wanita. Jadi kita membekalkan ilmu tentang bagaimana nak memproses, menyediakan produk yang berkualiti, packaging yang sesuai untuk itu. Jadi banyak ilmu yang harus kita mereka harus pelajari untuk bersaing, untuk dapat bersaing dengan pesaing-pesaing yang lain lah. Kita tahu industri kita kecil dan sederhana. Jadi kita harus menjadikan produk yang kita hasilkan menjadi satu yang untuk memenuhi niche market, untuk menjadi bahan pilihan, dan sebab itulah kita nak kekalkan kualiti dan di samping itu kita harus menyediakan sumber aslinya untuk menghasilkan hasil produk. Jadi kalau kita lihat Puan Nurjana sendiri sebagai seorang yang mempunyai gerak kerja dalam kapasiti tersebut, bagaimana Puan Nurjana melihat kita dapat bangunkan wanita di kawasan luar bandar ini tanpa perlu mereka berhijrah ke kawasan bandar? Itu yang saya kata tadi. Jadi kita dah berbagai platform kita dah kita sediakan untuk mereka memasarkan produk yang mereka hasilkan. Bukan sahaja memasarkan. Ini sekarang ni saya rasa dengan saranan yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak, yang kita harus go digital untuk mengenengahkan produk kita. Jadi alhamdulillah without pandemic COVID pun memang kita dah menyediakan satu kementerian untuk melihat kepada bagaimana kita nak memasarkan melalui sistem online, digital, melalui sistem digital untuk mengenengahkan produk-produk yang kita hasilkan di negeri Sarawak. Jadi mereka, kalau sebelum mereka nak memasarkan melalui media sosial ataupun digital way, kita harus membekalkan mereka dengan ilmu. Maknanya kita beri latihan, kita beri mereka kursus untuk mereka memahami Knowledge transfer. how best mereka dapat mengenengahkan produk-produk tersebut. Dan kalau kita kaitkan antara produk luar bandar yang lebih sinonim dengan golongan wanita ini, kita ada terendak, kita ada puak kumbu, kita ada beg penan dan sebagainya. Jadi kita nak tahu jugalah, sebab di Malaysia ini 60% kawasannya adalah terletak di kawasan luar bandar. Jadi kita nak tahu macam mana sebenarnya antara strategi dan pelaksanaan yang boleh orang kata dilakukan oleh SCWW ini untuk memperkasakan lagi, untuk membuatkan mereka lebih dikenali di peringkat antarabangsa. Kita tahu SCWW adalah platform antarabangsa. Jadi WI melalui SCWW kita juga harus mempelajari bagaimana wanita di peringkat antarabangsa melaksanakan aktiviti, sebab mereka mempunyai pelbagai bidang yang mengkhususkan untuk pembangunan wanita. Betul. Satunya ialah bukan hanya usahawan saja, sebab kita melihat tentang poverty eradication, satu pembasmian kemiskinan di kalangan wanita, dan keduanya tentang kesihatan, sebab kita tahu ini merupakan satu bidang yang kita harus jaga, di mana wanita dan melalui wanita harus melihat kepada pembangunan keluarga, kesihatan keluarga, ekonomi dan juga pendidikan. Baik, Puan. Secara keseluruhannya. Secara ringkasnya, boleh tak kongsikan kepada penonton Sejahtera Asia bagaimana kita nak tangkap imajinasi situasi wanita di luar bandar ini apabila Sarawak mencapai status negeri maju tahun 2030? Macam mana kita nak tangkap imajinasi? Apa yang akan berlaku pada masa itu? Sebab itulah melalui pendidikan. Pendidikan mereka dapat adalah satu platform bidang yang asas untuk mereka harus tangkap atau untuk mencapai ke tahap yang lebih tinggi. Jadi tanpa pendidikan memang sukar untuk mereka nak melibatkan diri dan
menyumbang kepada pembangunan. Jadi saya rasa wanita sekarang, kalau dulu memang wanita sejarahnya tidak dibenarkan pergi sekolah, tapi oleh kerana bila memasuki pembangunan dalam kemajuan, orang telah berbincang, kita harus melibatkan wanita di berbagai peringkat, bukan hanya di peringkat sebagai ketua pembantu ketua keluarga, bukan ayah saja, tetapi supaya ibu untuk pembangunan anak, dan juga apabila mereka di sekolah, mereka bila mendapat pendidikan, mereka layak untuk menjawat jawatan yang pelbagai. Betul. Dan kita tahu di universiti bilangan siswaza telah sama ataupun melebihi some universiti melebihi jumlah pelajar lelaki. Betul. Dan kita tahu juga bila menjawat jawatan, kita harus juga menempatkan wanita di peringkat decision making level, maknanya pembuat keputusan. Jadi bila membuat keputusan, naluri, kehendak dan keperluan wanita tu tak sama dengan yang ada pada lelaki. Bukan kita nak menidak, but we complement each other. Yes. Jadi We itulah complement each other. Yes, we dan complement. pendidikan itu sangat penting. Strategi dan pelaksanaannya perlu bergerak seiring. Kalau tak Puan Narjana, strategi hanya tinggal strategi. Terima kasih Puan Terima kasih, Narjana Puan. kerana bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia pada hari ini. Kami sangat berbesar hati menerima kedatangan wanita berjiwa besar ini. Cakap banyak dia kongsikan. Jadi Rancak sekali. kita akan kembali lagi selepas ini. Kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini Hanya dalam di Sejahtera Asia. Dan salam sejahtera, kembali lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi. Ya, jangan lupa untuk mengikuti kita dalam laman sosial di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Kalau ada sebarang komen yang korang nak kongsikan kepada kita, silakanlah. Sekiranya anda terlepas untuk menyaksikan siaran Sejahtera Asia sebelum ini, saksikan sahaja di YouTube Sejahtera Asia TVS. Baik John, Betul. cantik sangat Kan, rantai manik di depan ni. Apa cerita? Inilah rantai yang digunakan oleh kaum wanita, terutamanya dia bermula dari kaum Iban sebenarnya. Kalau tak silap ya. Dan Iban kalau pakaian tradisional Iban, kita akan lihat yang mereka akan menggunakan sesuatu yang kat sini. Dan pada pagi ini kita sangat berbesar hati sebab ada seorang yang akan bersama dengan kita yang menghasilkan dan juga yang design produk daripada ini. manik ini. Jadi tanpa melengahkan masa, kita perkenalkan orang kuatnya adalah Puan Veronica Britton. Selamat datang Puan Veronica. Selamat datang. Cantik hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Saya sampaikan salam daripada Michelle yang baca berita tadi. Dia cakap dia look very stunning with the necklace. Oh, thank you so much. Okey, ini Puan Veronica berbangsa Iban. Ya. Tapi nama Veronica Britton. Dia macam bukan Westerner. Ada lots of mix. bukan tipikal, bukan nama tipikal Iban. Ya. Tahu tak? Mungkin ada mix ke? Saya tak pasti yang dulu-dulu kita punya nenek moyang kan. Mungkin ada because kita berasal bukannya daripada negara Sarawak kan, from Kalimantan or Itulah. might be from China. But as far as I know, izinkan saya cakap orang putih sedikit kan. Boleh. As far as I know, I'm 100% to me, I'm 100% Iban. Ya. Iban hari ni. Are betul. Iban betul. Kami boleh cakap Iban. Mimit saja. Mimit je. Oh. Baiklah. Okey, jadi kita bolehlah cakap Iban sikit kan. Sebab dalam TVS Dia ni. sejahtera. Apa dia? Dia sejahtera dengan pelbagai bahasanya, Betul. pelbagai kaumnya. Jadi, kita nak tahu apa beza antara manik Sarawak ni dengan manik-manik yang lain Manik Sarawak ni normally kita akan buat design yang more towards kita punya culture, ethnic, ukiran Sarawak, and orang Ulu punya. Ya. That's the one yang banyak design lah kan. Like Bidayuh, they don't really have that type of design motif. Yeah. So that's why kita punya lebih ketara lah. Like for me, I like my design to be more ethnic because
saya nak perkenalkan kita punya produk kepada all over the world. Yeah. So now I'm using this Kabo is orang ulu. Okay. It's a mixture because kadang-kadang saya dihantar ke outside Malaysia, Okay. like Brunei. So I have to represent all the the kaum-kaum kat sini lah. Kalau kita lihat ni design ataupun rekaan rantai manik di depan ni, saya nak tanyalah kalaulah kaum Cina itu memakai rantai manik yang bermotifkan iban ini, is it possible? Sebab kalau kita lihat di sini dia punya warna merah ni dia macam ada unsur-unsur Chinese sedikit. Yes, I have Chinese customer wearing mine. See? Ya. Yes. Okey, It's about interesting. Ya, tadi Puan ada kongsikan apabila dihantar ke luar negara akan menggunakan untuk mewakili ataupun edik-edik dekat sini. Jadi saya nak tanya, ada juga pelanggan-pelanggan yang dari luar Malaysia? Ada. Jadi kalau dari proses pembeliannya, adakah secara talian ataupun pos? Buat masa sekarang, turis yang datang ke Malaysia. So saya join booth like Rainforest and the international functions kat sini. So dekat waterfront. So because of kita punya pasaran ini macam saya, I went to Brunei. Yes, I was sent by the government. Yeah. Under this consumer fair in One Kampung One Malaysia. Belum lagi lebih daripada Brunei lah kalau I mean for this business. And Singapore also my product ada dipamerkan di Sarawak Enterprise Shop yang tourism punya office. Yang ada di Singapura. Ada my friend from Jabatan Pertanian somehow buy the thing from me and I did not know that it will be displayed there. Then suddenly dalam Facebook dia saya tengok kenapa macam saya punya produk. Memang saya punya. Memang saya punya. So I'm not sure whether somebody has bought it, but the one I make it recently in KL bila kita ada Hari Craft, National Craft Day, a Chinese lady bought from me something like that. As the one like Chinese bought from you? Yes. No wonder kan? Yalah, tapi saya rasa yang ni pun boleh dipakai oleh siapa-siapa. Ya, Can be boleh. worn by- Because dia adalah satu aksesori sekarang. Betul lah, dan itu yang kita katakan mencantikkan lagi gaya. produk tradisional kita boleh menyatukan kepelbagaian kaum yang ada di negeri ataupun negara kita. Baik, dari mana sebenarnya datangnya minat untuk terlibat dalam industri kraft tangan ni? Sebab kalau kita lihat video di YouTube Puan Veronica dia sangat orang kata aktif sekali untuk membuat eksperimen on glass formation kalau tak silap. Recently kita belajar untuk buat glass kita sendiri. Yes. Sendiri ya? Yeah, we Semua are buat taught. sendiri? Yeah, we are taught by our Wow. trainer from Sirim because like macam saya under Mitret and Okay. Sirim incubated Yeah. direct under them. So peluang-peluang untuk go to other market is more cerah for me lah. Because of the government, behind me. Initiative, Yes. semua tu, yup. That's why saya boleh pergi like Brunei sent by Mitret. Sirim is our training school and our product, whereby bila kita nak upgrade kita punya produk, dia akan bagi training. And I'm also registered with Kraft Tangan, Malaysia, Sarawak Craft Council, Jabatan Wanita. So many, semua suruh Sangat register. aktif, Yes, sangat aktif. So minat dia timbul macam ni. Actually, I'm a customer to one of my friend yang buat beads. Okay. Initially. Okay. And before that, I was in the government sector. Okay. Yeah, I was one of the officer in the government sector. I went for early retirement. So saya minat lah gumpul accessories all this thing. Then one day this lady, whom I was buy my beads from, after I retire lah, she asked me, am I interested in doing my own beads? Yeah. How do you make the beads? I said, from clay. Betul? Okay. I told her, I'm not sure whether I can do that. I said, because I never, roll clay. Yeah. Then, Clay tu tanah liat kan? yeah, tanah liat. Then she said, this ministry ada menganjurkan one khusus. She said, I would like to enroll you for the course. I say, I'm not sure. Then after that, actually it's orang Ulu who brought me in, your race. Yes. Okay. So after that, Apa nama dia? I still remember the name. yeah, of course, Sherilyn William. Oh, She's okay. my very, very good friend, and she's the one who bring me into this industry. Yeah. And
I knew the mother before that because I was in the government. Then we used to give contract to her. Then after that, this daughter, she was having the kiosk in Pullman. I went there to beli lah, all those things orang ludo wholesale I beli. Then one day, I don't know how come, I went to her shop. Then she asked me that question. I said, I did not say yes or no. I said to her, what if I cannot make it? Can I quit joining the course? You want to quit at that moment? Yeah, Tak, I mean, your yes. thoughts are your thoughts, yeah. My thought, if I cannot make through the course, because I never play with clay, Yeah. then she said, well, okay, you can quit if you think you can't do it. Then Lepas tu after that, masuk. lepas tu masuk kursus. Yeah. Masuk kursus, first time, sakit 1 minggu. The course was 1 month, Oh, lama ah. For us, for our people, for my batch, they Yeah. call it fast track, 1 bulan. So 1 minggu sakit. Because cium tanah. Jadi itulah banyak sebenarnya dari seorang pelanggan, lepas tu timbulnya minat, lepas tu daripada minat banyak lagi bantuan-bantuan daripada kerajaan dan badan-badan yang badan wanita dan sebagainya. Dan selepas ini banyak lagi yang kita nak kongsikan ataupun dengarkan daripada Menarik Puan sebenarnya Veronica. cerita Puan Veronica ini. Mula-mula sekali dia minat nak buat manik ni. Siapa sangka daripada menjadi seorang pelanggan sekarang menjadi kepada pengusaha produk tradisional ini. Baiklah. Selepas ini kita nak tahu bagaimana nak menggayakan produk ini dengan gaya Lepas ni, Gas kontemporari. menggayakan, Selepas ini dalam Sejahtera Sejahtera Asia. Asia. Everyone, I'm Veronica here from Britain Craft. We are having our booth sale here at CD1. I'm live here today. And today we have functions here also Road to London from 2 p.m. to 6 p.m. Come support us here, local vendors from Sarawak, producers of local product, goodies to take away, gift for your friends. All, as you can see here, all the vendors here displaying the fabulous product. Come support us here today. Thank you so much. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia. Dan kalau kita dapat lihat di sini, ini adalah rantai manik yang selalunya digayakan oleh golongan wanita, dan ini adalah gelang manik dan rantai manik yang juga boleh digayakan oleh kaum lelaki. Sangat cantik sekali. Jadi saya nak pakai sekarang. Sangat cantik sekali. Kita kena pandai sesuaikan dengan warna baju dan macam saya tanya sebelum kita berhenti berehat tadi. Baik, Puan Veronica, bagaimana sebenarnya kita nak menggayakan aksesori manik ini secara contemporary ataupun mengikut kerjaya wanita pada hari ini? Okay. Untuk work, untuk kerja, I mean for office, actually dia boleh juga pakai ni dengan macam saya coat ini kan. So they can wear it also. Untuk not to say majlis only you can wear all these things. Everyday wear also can. Betul? Like me, I always ini pakai. Yang ini lupa tadi. Actually I want to put the Boleh red pakai. color. Mana yang lupa yang ni? Tak, I ada satu pasang the red one inside there and I forgot to put. Boleh It's pakai red together. harian lah sebenarnya. Yes, can pakai harian. Pandai menggayakan yes. saja. Even this as long as you pandai bergaya. Kalau baju tu menggaya. plain, nak tambah sedikit gaya dan tambah ni sikit pakai. warna. Yes, pakai rantai or you manik. use your earring only. Earring tak bawa hari ni Earring satu saja. Satu saja. But the manik one is still in process. Because banyak yang sudah sold out because of the big function in KL. Yeah. And of course, I have a team behind me now helping me to produce because seorang dah tak larat. You know, I have a specialist yang design tu. I have a really very good product specialist to help me to do the ethnic design. Semua rekaan ataupun proses nak buat produk manik ni, is it daripada Britain Craft, is it dia handmade semuanya? Yes, Handmade? most of the things. It must Most, be very detailed yes, lah. all the the one memang lah. So, Then we string it up also pilih pun tangan satu-satu kan. design. Yes. Okay. Is it time consuming?
Yes, yes. Oh. If you want to make a very good design and something more high class, of course you have to be, very focused. You have to plan it properly. And depends on which market you're going to, market your product. Sebab apa saya tanya Puan Veronica ni time consuming ke tak? Sebab dengar cerita dia ikut kelas macam mana nak pasarkan produk dia melalui YouTube. Ya. Jadi ini adalah satu alternatif yang sangat orang kata bijak sekali kerana sekarang ini kalau kita tidak bergerak seiring dengan teknologi, susah untuk kita bergerak. Ceritakan sedikit orang kata kursus ni dengan Online, YouTube online tu. kursus. Okey, saya semasa PKP ni, saya mengikuti kursus, I'm building my own website, and then Lazada also I masuk online, whatever, this platform that government introduced, like what PG Mall, I'm starting to put my things there. Yeah. Shopee, I've attended the webinar, all this thing, and going to sign up for Shopee, and we have a lot yang under Iroma, even to Middle East platform. We have also under Craft Tangan Malaysia, my craft shop. My products are also there. Itulah disebabkan oleh PKP banyak ilmu-ilmu yang dibelajar sebab di rumah tak buat apa-apa. Jadi itulah antara inovatif yang dilakukan oleh Puan Veronica Britton dan itu merupakan salah satu strategi beliau juga untuk memasarkan lagi produk-produk beliau. Terima kasih kami ucapkan dengan kehadiran Puan Veronica di Set Sejahtera Asia pada hari ini. Mungkin secara ringkas saya sekali, apa laman sosial ataupun lokasi kedai produk Manik ni? Laman sosial? You mean Facebook. Facebook? Ya. Britain Craft Handmade. I have my page there. Instagram? Instagram ada. Lokasi kedai? Lokasi, actually now I'm waiting for my shop to be siap and physical shop. So at the moment, of course, I don't Online? have. Yeah, online and at Sekarang home. beli online je lah kan Yeah, sekarang. beli online and Teknologi kan dah moden. through booth also. Okey. Terima kasih Terima Puan kasih Veronica. sekali lagi diucapkan. Jadi baiklah itu saja yang kami ada untuk anda untuk hari ini. Banyak sebenarnya Banyak sebenarnya. yang tak cukup masa tapi tak apa. Kita jumpa lagi minggu hadapan hari Isnin pukul 7.30 pagi dalam Sejahtera Asia daripada inspirasi Kami cetuskan inovasi. Jumpa lagi lagi. minggu hadapan. Hai, selamat pagi semua. Hari ini saya nak mengajar semua di luar sana macam mana cara untuk membuat panggih Bidayuh. Ini namanya panggih Bidayuh. Ini adalah rantai tradisional kaum Bidayuh. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat panggih Bidayuh ialah tali tanci, manik, manik hitam, manik kuning, manik merah, manik putih, besi yang sudah ditekuk. Kalau perlu kita gunakan besi yang berlubang 9. Weight sealing. Itu saja bahan-bahannya. Mula-mula kita akan memotong tali ini mengikut sukatan. Kita sukat seperti ini di leher kita. Sebanyak 9 tali. Sebab kita nak masukkan di dalam besi. Ke dalam besi ini iaitu 9 lubangnya. Lepas itu kita potong mengikut sukatan tadi. Lepas itu kita masukkan tali tanci ini satu persatu ke dalam lubang seperti ini, seperti contoh ini. Lepas tu kita ambil tali yang kita potong tadi tu, kita ambil selotip, kita selotipkan supaya tali itu tidak bergerak semasa kita nak masukkan manik-maniknya. 10 ke dalam 9 lubang ini, dia akan jadi seperti ini. Mula-mula sekali kita cucuk manik ke tali yang telah disediakan, yaitu tali tanci tadi. Setiap bahagian manik itu kita cucuk sebanyak 17
butir biji manik ya. Cuk satu persatu, kita masukkan satu persatu manik hitam sebanyak 17 butir ataupun biji manik. Dengan menggunakan tali tanci yang disediakan tadi, yang telah dipotong mengikut ukuran yang telah diukur di leher masing-masing. Selepas 17 biji manik hitam itu tadi telah siap dimasukkan ke dalam tali itu tadi, selepas tali itu sudah siap dicucuk ke lubang besi, selepas beberapa lama kemudian, 2-3 hari kemudian, inilah hasil manik yang telah siap dianyam ataupun dibuat coraknya. Kita ikat dan siap untuk digayakan. Dia boleh digayakan di majlis perayaan gawai, pesta-pesta gawai ataupun majlis perkahwinan. Harap anda semua telah belajar menganyam manik daripada saya. Kepada semua rakyat Malaysia, stay home, stay safe. We are wonderful Malaysia.